أعوذ بالله من الشيطان This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأما بعد. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua diberikan kebaikan dan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doa pada Allah supaya Allah jauhkan kita dari segala wabak penyakit, terutamanya COVID-19 lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit kita semua. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita buka pertemuan kita malam ni dengan sama-sama kita baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dengan izin Allah kita dapat kembali. Minggu lepas minta maaf saya di kampung. Itulah line pun tak apa cantik sangat. Okey, jadi kita sambung malam ni insya-Allah ayat 54, tak ada saya 54. Okey. Okey. 54. Okey. Betul kan? Jom. Masuk besarkan slide. Ada kan? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Okey. فاليوم لا تذ. Lidah kita lebih sikit pada gigi macam harus sebut huruf tha, huruf dha, tuz. Tuzlimuna, bukan kat dalam, bukan tuz. Bukan tuzlimuna, tuzlimuna. Tuz. Kalau kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita sebut astaghfirullahal azim. Dha. Kalau dha, sa, dia sama kedudukan cuma tebal sikit. Dha. Nampaknya jelas mudah. Sa, dha, dha. Sa, dha, dha. Jadi la tuzlimuna, dia bukan la tuzlimuna. Dia takkan bunyi tuz. Sebab kita ada penghalang daripada angin keluar daripada mulut kita. La tuzlimuna. Kan la tuzlimu. La tuzlimu. Okey, jom. Fal yawma la tuzlimu nafsun. Okey, tanwin jumpa shin. SUNG, sung, lepas tu SY. Nafsun, sung, lepas tu naik kat hidung. Nafsun. Jelaskan nampak Kalau dia tak naik kat hidung, bunyi nafsun. Nafsun syai'a. Tak, dia nafsun. Nampak? Nafsun. Ada tu ni kalau tengah sesama ni memang jelas lah bunyi dia. Okey. Okey. Nafsun syai'a. Okey, tanwin jumpa waw. Idgham al-ghunna jadi bunyi syai'a. Au dulu, au baru dengar kat hidung. Syai'an wala tujzauna. Jim qalqalah sughra. Jim qalqalah sughra jadi kecil je, langgar je.
Wala tujzauna illa tuja. Bukan tujzauna, jangan berhenti. Kalau berhenti dia kubra, dia besar. Jadi bila dia kecil, kita kena langgar je lah. Wala tujzauna illa ma kun. Okey, satu lagi. Kung. Biasa kebanyakan kita salah adalah sebut illa ma kuntum. Kuntum, langit kita dah jejak lidah kita dah jejak langit atas, berarti jelas makhraj huruf nun. Jadi dia bukan ikhfa. Ikhfa ni kita sembunyikan makhraj ataupun bunyi huruf nun. Okey, nun yang mati tu. Jadi kung, K-U-N-G, naikkan kat hidung. Jadi illa ma kuntum ta'malun. Okey. Kun dua harakat, tum tak ada harakat. Illa ma kuntum ta'malun. Boleh? InsyaAllah jom kita baca ramai-ramai. Okey. 1, 2, mula. Fal yauma لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. mula. Tak berapa jelas Ustaz, suaranya. la tuzlamu kan? Dah? La tuzlamu kan? Yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Lamu bukan tuzlamu nafsun syai'a. Okey, semula. 1, 2, mula. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Okay, alhamdulillah. Sekali lagi boleh tak? 1, 2, mula. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما تعملون. Okay, insyaAllah. Boleh? Okay. Siapa nak baca? Silakan. Okay, silakan. Seri Yang sebut saya tu siapa? Seri ke apa? Saya Bukan. malam. Kak Malah. Okey, Kak Malah. Sebab yang naik kat sini ni. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tepat. Falyawma la tuslamu nafsun. La dua harakat, Kak. La dua harakat. Fal yauma la. Okey. Falyawma la tuslamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Okey, alhamdulillah. Macam tu. Okey. Sekali lagi boleh tak? Kak. 8 jam. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Okey, alhamdulillah. Fal yauma la tuzlamu nafsun. Siapa nak baca lagi? Silakan. Okey. Sebut je saya, siapa? Saya baca. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Falyawma la tuj Tu jangan sampai terlepas tuz Jangan sampai terlepas Sri. Tuz bukan tuz. Dia tuzlamuna. Okey. Falyawma la tuzlamu nafsun Tuzlamuna. syai'an. Dia tuzlamuna. Okey, silakan. Boleh. Falyawma la tuzlamu nafsun. Mu tak panjang. Okey. Semula. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
Okay. Kuntum bunyi kung, K-U-N-G, kung, kuntum. Kuntum. Ya, macam tu Lepas tu tujazauna, jangan berhenti, langgar je. Tujazauna. Okay, wala ambil wala. Wala Wala tujzauna gitu. Ya. Betul. Wala tujazauna illa bukan tuj. Dia bukan tuj, dia tujazauna. Dia tak ada sangkut. Wala tujzauna illa Nah tak panjang, ma Nah tak panjang. illa ma. Ha. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Okey, alhamdulillah macam Okey, silakan siapa nak baca lagi? Oh, Kak Miza, ahlan wa sahlan. Kak Miza mau masuk. Malam ni Kak Min dengan tak ada Kak Min dengan tu. Kak Min dengan Baruslan tak ada. Ayu nak baca ke? Ke Kak Saleha? Boleh start, saya cuba. Okey, silakan. Kak Lihan nak baca dulu, Kak Lihan baca dulu. Okey, Kak Salah baca dulu. Ayu baca dulu. Tak tahu saya. Silakan Kak Lihan baca dulu. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Fal-yawma la Ma tak panjang, Kak. Ma tak panjang. Fal-yawma la. Fal-yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Okey, ma dia tak panjang Fal yauma la tuzlamu nafsun. Semula? Kak, boleh tak Kak Saleha? Fal yauma la tuzlamu Ma tak panjang, Kak. nafsun. Ma tak panjang. Fal yauma la. فاليوم لا تظلم Yeah. نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Okey. Cuma nafsu tu kasih dua harakat nafsu syai'au. Itu dua harakat semua. Okey. Boleh insya-Allah. Okey, silakan. Siapa lagi? Ayu Selesai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hati-hati Okey, terus. Okey, terus. اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Semula. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Jangan takut-takut yang sebut qalqala. Wala tujzauna Wala bukan berhenti tau, bukan wala tujzauna, bukan tujzauna, wala tujzauna. Tu semula wala. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Okay. Kalau ustaz lain mungkin lepas kot. Kalau saya kurang lepas sikit sebab macam berhenti lagi dekat jim. Jangan berhenti. Dia soalan letak huruf G je. T-U-J-E. Tujazau. Cuba. Okay. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Okey maksudnya kat situ qalqalah tu kalau sugra kecil kita langgar macam letak huruf I je. Wala tujzauna bukan wala tujzau, bukan tuj. Tak ada tuj, tak ada letter dia tak ada. Dia tak ada macam kuat sangat dia punya apa nama istilahnya. Kalau kita langgar bumper bonggol kat jalan tu kan. Kalau kuat kan dia dashboard kita bergegar semua kan. Dia tak sikit je.
wala tujzauna sama abdan idza shalla, bukan abdan, abdan, abdan. Ajrun ghairu mamnun, ajrun bukan ajrun ghairu okey. Macam tu silakan. Siapa nak baca lagi? Saya offer ni, siapa nak baca? Dua orang lagi baru kita masuk. Kak Aida baca ke Kak Aida? Lupa nak mute tadi, sorry. Okey, silakan Kak Aida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. okey, semula lagi. Semula. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Okey, alhamdulillah. Cuma sikit je lah. Za tu tak berapa tebal sangat tapi boleh lah. Za tak berapa. Jadi bunyi tuz, bukan tuz. 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 Okey. Dia bukan tuz, bukan zaid. Dia za. Tuz. Fal yawma la tuzlamu nafsu. Dah. Wala okey. Fal yawma la nampak lidah kita. Tuz. Nampak tuzlamu nafsu. Kalau yang tu jadi tuz. Okey. Tu kita tebalkan sikit itulah. Baik, terima kasih Ustaz. Okey, last soalan lagi sebelum kita masuk tafsir. Siapa yang saya nampak kat skrin ni? Saya Ustaz. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Tak cukup nafas. Okey. Dia za tu kena tebalkan sikit, jangan tuz, tuzlamu nafsun. Dia tak ada bunyi tuz tuzlamu. Okey. Boleh? Laju sikit bacaan kalau tak cukup nafas. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ La dua harakat. La dua harakat. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh insya-Allah. Cuma okey, kenapa jadi macam tu? Untuk pengetahuan semua kan. Kenapa bila cakap okey, yang ni tu la tu panjang dua harakat. Okey, bila dia fokus kat la dua harakat, dia tak fokus kat lain pula salah. Kan contoh kan, sebab dia dah fokus sangat kat la macam tu Sama juga tadi bila saya sebut za tu kena tebal sikit. Tuzlamu kan. Tuzlamu semula saya cakap okey, fal yauma la tuzlamu. Jadi bila nafsun dia tak masuk ifad dah. Jadi nafsun syai'au, sebab apa? Sebab bila kita tegur yang tu, fokus kat tu, yang lain macam diabaikan. Jadi tadi masa bacaan pertama betul. Bacaan kedua salah sebab fokus kat tempat saya tegur tu tanpa kita fokus kat tempat yang lain juga. Tanpa kita mengekalkan yang lain. Sebab itu sebenarnya sebenarnya kita bahasa Arab ni bahasa bukan bahasa kita, bukan bahasa pertuturan kita. Jadi bila bukan bahasa pertuturan kita, setiap satu huruf tu kita kena lihat macam mana sebutan dia. Kan macam sebutan dia. Kalau dia bahasa pertuturan kita dah tak payah tengok dah kan. Tak payah tengok dah. Jadi oleh kerana dia ni ada sifat huruf. Ada sifat huruf. Maksudnya setiap huruf tu dia ada sifat dia. Kalau macam kita bahasa Melayu macam tak ada rasanya. Kita nak buat kan macam kita tak malun. Okey, tak malun kita boleh je TAK kan. Tapi kalau bahasa Arab ni dia ain dengan amzah dia lain. Jadi dia bukan K kaf. Jadi kita kata nampak ta'malun, ain dia kena tebal sikit, ta'malun. Itu kena perhatikan salah satu kan.
Lepas tu lagi-lagi ada hukum tajwid. Bila ada hukum tajwid, setiap satu tu dah ada hukum dia kan. Dah ada hukum dia. Contohnya macam kuntum, nampak. Bila nun tu tak ada tanda mati, berarti dia baris mati. Jumpa huruf ta, terus ingat je. Ni efak ni. Sebab dia tak ada, sebab dia jumpa bukan huruf minum dengan lari. Kan huruf minum dengan lari. Jadi ta bukan huruf minum dengan lari. Jadi dia akan bunyi illa ma kuntum kan, kuntum, jadi kena sembunyikan huruf nun tu. Jadi bahasa Arab ni, bahasa Al-Quran ni dia lain sikit. Setiap satu ni kita kena perhatikan. Jadi kalau kita fokuskan ni, yang kita tak perhatikan sini, dia jadi akan lain-lain. Tadi bacaan pertama betul sebab dia perhatikan semua. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an. Okey. Tapi saya bila tegur za je, ataupun saya tegur lam alif 2 harakat, bila dia fokus kat lam alif, yang ni dia dah terabai, jadi dia salah balik semula dah. Sedangkan bacaan pertama tadi tak salah pun. Okey, macam tu jadi kita kena perhatikan satu persatu. Sonok kalau kita perhatikan satu persatu ni. Contohnya kan kita ni, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi dapat perhatikan satu, insya-Allah. Boleh? Okay, jom. Apa maksud dia? Maka pada hari itu fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a, tak dizalimi pun seseorang itu akan sesuatu. Kalau ikut dalam terjemahan, telah diterjemahkan melalui kefahaman makna ataupun keseluruhan makna, seseorang itu tidak akan dirugikan sedikit pun. Tuzlamu nafsun syai'a bermaksud tidak dirugikan sedikit pun. Kalau kita bincang tentang perkataan rugi, dia akan guna perkataan tuhsiru, qasin ra. Fal yauma la tuhsiru nafsu, tuhsiru tu dirugikan. Tapi yang maksud tuzlamu, tuzlamu ni maksudnya adalah zalim. Tak akan dizalimi seorang itu akan sesuatu. Maksud dia Allah tak zalim lah. Kalau yang layak dapat pahala, Allah akan beri pahala. Okey. Yang layak diazab dengan api neraka, akan dia balas dengan api neraka. Jadi Allah tak zalim kepada seseorang pun kat situ. Jadi tak dirugikan sedikit pun. Dan kamu tidak akan diberikan balasan illa kamu la tujzauna, tidak akan diberikan balasan illa ma kuntum ta'malun, kecuali dengan apa yang kamu telah kerjakan. Ataupun dalam makna dia, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Okey. Boleh, insya-Allah. Tu. Fal yauma la tuzlamu nafsun. Okey. Apa maksud, apa tafsirannya dalam ni? Kalau kita rujuk. Okey. Ibnu Kathir kata, maka pada hari itu, iaitu hari mahsyar, tidak hari akhirat ataupun hari kiamat, maka tidak seorang pun akan dirugikan ataupun tidak akan dirugikan sedikit pun. Yang ini daripada amal perbuatannya, dan kamu tidak dibalasi, ini bukan dibatasi, dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi setiap nanti ke akhirat nanti dia tak ada orang tak dapat pahala, tak, semua dapat. Tak ada orang tak dapat balasan, semua dapat. Mana tahu tiba-tiba dia ada seorang ni tak dibalas, macam mana tak dibalas pula? Tak, semua takkan Allah tinggalkan, semua akan dibalas. Okay. Ibnu Abbas kata fal yauma, maksudnya pada hari kiamat. La tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada yang dikurangkan sedikit pun kebaikan pahalanya, dan tidak akan ditambah sedikit pun dosa ke atas amal perbuatan dia. Okey, wala tujzauna, pada hari akhirat nanti, illa ma kuntum ta'malun, kata Ibnu Abbas, apa yang telah mereka katakan dulu di dunia. Maksudnya illa ma kuntum ta'malun, kalau kita tadi maknakan ta'malun kerjakan kan, ni ta'maluna maksudnya Ibnu Abbas berpendapat bahawa apa yang mereka katakan dulu di dunia. Okey. Kalau katakan takuluna maksudnya kan. Tapi Ibn Abbas berpendapat bahawa apa yang mereka katakan dulu di dunia. Okey, itu disebut tentang. Okey, Jalalain pula dia sebut bahawa fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa, maksud dia apa? Pada hari itu seseorang itu tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kalian akan tidak dibalasi kecuali dengan balasan
ma kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Okay, samalah yang tadi Ibnu Katsir. Tafsir Al-Munir kata sama terjemahannya dengan tafsir Jalalain. Maksud inilah yang dimaksudkan oleh Wahbah Zuhaili juga tentang ayat fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Okey. Kesimpulan daripada apa yang kita baca, ni fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Okey, ayat 54. Maka pada hari itu tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberikan balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Ini zalim adalah perkara yang Allah haramkan pada dirinya dan Allah haramkan atas hamba-hambanya. Jadi zalim ni tak boleh. Atau kepada siapa pun. Kalau manusia kepada haiwan pun tak boleh zalim. Sebab itu kalau dalam bab menyembelih, makruh hukumnya kalau kita sembelih dengan pisau yang tak tajam. Kena tajamkan pisau, jangan zalimi dia. Lepas tu bila sembelih yang seko ni jangan tunjuk dengan kawan-kawan dia. Sembelih depan kawan-kawan dia pun tak boleh. Okey, tak boleh sembelih depan kawan-kawan dia. Jadi itu sebab apa? Sebab Islam tu adalah Allah mengharamkan zalim atas hamba-hambanya. Sebagaimana Allah mengharamkan zalim itu atas diri Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengharamkan zalim atas diri Allah dan Allah mengharamkan ke atas hamba-hambanya. Itu dalam masalah kita nak bakar binatang tak boleh bakar. Zalim tu bakar binatang. Tapi kalau tabuan ni macam mana dah tak ada cara lain, bakar cara yang terakhir dibolehkan. Bakar cara yang terakhir dibolehkan. Okey, itu disebut tentang tu. Tapi kalau nak bakar jangan bakar. Itu kalau bunuh tikus, tangkap tikus kan. Macam mana cara nak bunuh tikus? Kalau kita rendam kat dalam air, lemaskan dia, angkat-angkat tak mati lagi, lemaskan lagi kan. Lemaskan lagi. Itu zalim tu. Tapi cara dia macam mana Ustaz? Cara dia adalah ketuk je kepala dia mati dengan sekali pukulan je. Ketuk memang bahagian kepala kuat-kuat. Tak, biar dia mati. Dia pun tak rasa sakit, tak rasa tersiksa dan mati terus. Itu cara macam tu lah. Kan kadang-kadang kita dulu nyamuk, dapat tangkap nyamuk kan, tarik satu selai-selai dia punya kaki dia. Kaki dia, kepak dia apa semua. Ingat dulu kita kecil kan. Tak, itu zalim tu. Jadi Allah maksudnya tak zalim. Allah haramkan zalim atas diri dia dan Allah haramkan zalim atas hamba-hamba. Okey. Al-yauma ada alif lam kat situ. Okey, ma'rifah bermaksud hanya Allah yang tahu. Al-yauma. Okey. Dan dalam tafsir yang lain disebut al-yauma bila ada alif lam bermaksud hari itu pasti berlaku. Jadi hari itu telah berlaku. Okey. Ayat yang surah Kahfi ni 49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi yaquluna ya wailatana ma li hadha kitab. Ni tentang bila dibentangkan kitab. Fatara, maka kamu akan lihat al mujrimina, orang-orang yang berdosa itu, mushfiqina, tunduk malu, tunduk terhina, mimma fihi, dengan apa yang ada padanya, wa yaquluna, dan mereka berkata ya wailatana, alangkah baiknya kami, ma li hadzal kitab apa ni, kata dia, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ditinggalkan yang kecil lagilah yang besar illa ahsaha, melainkan semua dihitung oleh Allah SWT. Wa wajadu ma amilu khadira, mereka dapati apa yang mereka kerjakan dulu datang kepada mereka. Wala yuzlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak zalim, Tuhan kamu tidak zalim pun kepada seseorang. Itu ayat ni. Jadi ayat ni ada kaitan dengan ayat surah Yasin 54 ni. Okey, itu gambarannya, maksudnya Allah tak zalim. Tapi kalau mereka masuk dalam neraka dan mereka dibalas, bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah, tapi kerana diri mereka sendiri. Mereka yang pilih. Sebab itu kalau kita rujuk dalam surah Allahumma salli alaihi wasallam, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ilhamkan kita sebagai ujian. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, surah Asy-Syams. Okey. Fa alhamaha, kami ilhamkan kepada mereka, fujuraha wa taqwaha, perkara-perkara yang membawa kepada dosa jahat, wa taqwaha, dan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang baik.
qad khaba man dassaha qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah, berjayalah orang-orang yang membersihkan diri daripada memilih perkara-perkara yang jahat. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang-orang yang mengotorkan dirinya dengan memilih yang jahat. Jadi kalau mereka diazab nanti di akhirat bukan kerana Allah, bukan kerana Allah zalim pada mereka, tak. Mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Sebab itu zikir Nabi Yunus AS dalam perut ikan Nun. Okey, apa dia? La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Inni, sesungguhnya aku, kuntu, adalah aku, minaz zalimin, di kalangan orang-orang yang berlaku zalim. Berlaku zalim pada siapa? Pada diri sendiri. Kan kita telah menzalimi diri kita. Sepatutnya kita masuk syurga, tapi kita menzalimi diri kita. Jadi kita yang menzalimi diri kita. Nanti kalau di akhirat dia azab sebab kita yang telah menzalimi diri kita sendiri. Okay, insyaAllah. Ada soalan tak? Apa Ustaz? Ya, silakan. Nak tanya pasal perkataan zalim ni. Zalim. Kalau ikut dalam ayat tadi, doa Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi zalim kat situ bererti dalam kegelapan, ataupun zalim in act. Okey. Oh, itu soalan dia. Itu soalannya. Okey. Zalim ni dia kita panggil aslul kalimah, apa dia panggil? Root word dia. Okay. Zalama kan? Zalama. Dia kalau dia terbit juga perkataan zalama ini adalah zaluma. Zaluma ni maksudnya kegelapan. Jadi orang yang melakukan zalim ni orang yang berada dalam kegelapan lah. Maksudnya tak dapat petunjuk, tak dapat hidayah. Jadi orang-orang yang zalim ni adalah orang-orang yang tak dapat petunjuk, tak dapat hidayah. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Yang pertama dalam kegelapan boleh, yang kedua telah menzalimi boleh. Sebab dia kata dasar yang sama dan dua-dua bawa maksud. Sebab itu Nabi SAW kata, bantulah orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi kan. Para sahabat tanya, macam mana kami nak bantu orang yang menzalimi? Dia kata, maksudnya kita kena nasihat kan, ataupun bawa dia keluar daripada kegelapan. Sebab orang yang dizalimi tu maksudnya dizalimi. Orang yang menzalimi tu maksudnya mereka ini dalam kegelapan. Jadi beri mereka petunjuk. Berikan petunjuk itu disebut tentang tu. Tapi zalim juga maknanya yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim juga tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi luas maksud zalim tu. Okay. Zalim lawannya adil. Okay. Lawan kepada zalim ialah adil. Lawan kepada adil adalah zalim. Okay. Itu zalim ni luas. Setiap satu daripada kita semua pasti pernah berlaku zalim pada diri kita sendiri kan? Ya, confirm. Bila kita buat dosa, kita menzalimi diri kita lah sebenarnya. Kan? Kita buat perbuatan yang boleh memudaratkan kita juga, kita menzalimi diri kita. Bawa lorong yang one way tapi kita menongkak arus. Kan? Kita zalim sebenarnya. Zalim apa? Tak nyaya orang. Zalim. Satu, kita dah tak ikut tempat yang betul. Kalau makna zalim pertama. Yang kedua, zalim kita memudaratkan orang, menginai orang. Itu zalim lah. Itu maksud zalim Okey, insyaAllah boleh. Okey, soalan tak? Lain tak ada? Okey. Saya minta izin nak minum. Sorry. Sekejap. Saya matikan dulu ni. Malu nak minum besar botolnya. Kata enggak segan. Okey, insya-Allah jom kita sambung terus. Sambung terus sikit lagi. Okey, jom kita masuk pada ayat baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun. Okey. Inna nun bersabdu wajibul gunnah. Ashabu, kadang-kadang kita silap kat sini, kita nipiskan. Inna ashabal jannah, ashab, sin dia bukan sad. Ashabal jannati. Sad ni kalau tukar jadi sin, ashab maksudnya awan. Jauh kan? Awan. Yang ni penghuni ataupun sekawanan, kawan, sahib, sahabat kan, sekawanan. Jadi dipanggil ashabal jannati bermaksud dia penghuni lah, penghuni syurga. Tapi kalau kita nipiskan ashabal jannati bermaksud kita nipiskan jadi kawan-kawan awan. Ashab ni awan-awan. Awan-awan syurga. Kan jauh makna dia kan, awan-awan dengan penghuni, jauh. Okey, jom. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun. Okey. Jom kita baca ramai-ramai insya-Allah. 1 2 mula. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Semula in 1 2 mula. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Okey, alhamdulillah tak ada masalah sangat. Sebab cuma kena tekan kat sini nun bersabdu inna tak panjang Yang panjang in je. Yang panjang in. Inna ashabal nun sabdu lagi. Jan yang dua harakat tu jan. Jannatin. Okey. Jannatin. Inna ashabal jannatil yawma. Nun ni tak panjang dia tak ada alif kecil. Yang jan yang panjang. Jannatil yawma fi syughulin. Okey, syughulin. Okey, syughulin dua harakat fakihun. Okey, boleh insya-Allah. Okey, saya nak baca. Silakan. Saya Ustaz Azhar. Okey, silakan Azhar. Baru nak sebut nama. Bismillahirrahmanirrahim. Semula bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terus. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Okey. Inna jangan panjang Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Okey, semula. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Okey. Cuba terus laju sikit sampai kat inna ashaba. Cuba. Inna ashabal betul. ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Macam tu Okey. Tak apa. Nanti perhatikan salah satu hurufnya. Inna ashabal jannatil yawma. Yawma jangan panjang. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Macam tu Boleh? InsyaAllah Ustaz. Terima kasih. Okey. Silakan yang lain. Masyitah. Kak Miza. Siapa nak baca? Ustaz, saya cuba Ustaz. Okey, Ya silakan. Ustaz.
Kalau dah dia. Okey, Agak Rozia Rozi. teruskan. Anak anda teruskan. Fadali Ramiza, silakan. Tak. Nak dengar Rozia, Masya Allah. Silakan. Teruskan anak anda. Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Semula in tak cukup harakat. Naikkan 2 harakat kat hidung. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Tepat. Alhamdulillah. Tadi mungkin nak cepat sangat kot. Dia jadi kan. Dia in yang dengung tu in. Dia bukan i yang 2 harakat tau. Yang kat hidung tu. Tu yang 2 harakat. Jadi Inna ashabal bukan ja yang 2 harakat tapi tu. Jannatil yauma fi. Kemudian syughuli. Macam tu keadaannya. Tak apa, insya-Allah. Terus siapa nak baca tadi? Masyita ke Kak Miza? Kak Miza. Silakan Kak Miza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Alhamdulillah. Sekali lagi boleh tak? Sedap suaranya. Allahu Akbar, Ustaz. Betul tak? Ni bukan main-main. Puji betul ni. Ustaz belum tak. Allahu Betul Akbar. tak? Amin. Silakan. Semoga berkat kata-kata Ustaz. Amin. Terus Kak. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Alhamdulillah. Teringat kalau dekat kampung kan dia ada kumpulan Yasin kan, orang muslimat. Kadang-kadang makcik-makcik, kakak kan. Dia macam tu lah. Dia ni gaji ramai-ramai. Dia ada lagu dia sendiri tau. Dia ada lagu dia sendiri. Ya Allah. Nanti dia cakap, ni unik lagu ni. Kak Ramiza tak ada lagu lah Kak. Itu Rozia tu Nomala semua tu. Mala semua, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih insya-Allah. Saya nak baca lagi soal sebelum kita masuk. Siapa tu? Oh dia. Kak Pau ada apa? Kak Pau masuk Kak Pau. Masya Allah ada Kak Pau. Nah. Orang Madinah tu. Kak Pau dia tak buka ni. Mungkin dia on dia. Kat masjid Kak Pau ni. Seorang lagi siapa? Farhana ke? Nak baca Farhana? Farhana kegembiraan kami. Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah boleh? Boleh. Silakan. Boleh insya-Allah boleh. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati natil yawma fi syughulin fakihun. Semula. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Alhamdulillah. Dia tak berapa jelas suaranya tapi saya dapat tangkap jugalah sikit-sikit. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Kat sini perkataan syughulin. Boleh insya-Allah. Sekali lagi boleh tak? Mana tadi? Boleh je. Silakan.
Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Okey, alhamdulillah tepat. Oh, siap nangis anak ya. Okey. Wah. Terima kasih jom. Ustaz. Terima kasih. Jom kita terus masuk tafsir insya-Allah. Okey. Inna ashabal jannati maksudnya adalah sesungguhnya, inna sesungguhnya, bermaksud dia ni taukid ni penegasan ashabal jannatil yauma, penghuni syurga pada hari itu, fi syughulin. Kalau kita maksud sini kat sini bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Kalau nak terjemah harfiah, fi dalam kesibukan, syughulin ni kesibukan, fakihun dengan nikmat. Fakihun ni dengan nikmat. Okey. Nanti kita bincang kenapa Allah gunakan perkataan fakihun. Sedangkan fakihun ni adalah buah-buahan. Kan? Fakihun ni maksudnya buah-buahan. Rupanya nikmat dalam syurga tu memang antaranya berbentuk buah-buahan. Jadi Allah gambarkan buah-buahan dalam syurga ni adalah satu kenikmatan yang sangat dahsyat. Kenikmatan. Kita dapat boleh makan durian Musang King, masya-Allah. Kalau dekat Singapura, sekilo Musang King berapa ni? Ayu biasa beli tak? Ataupun Kak Miza? Selalu makan free je Ustaz. Apa dia? Selalu makan free je. Lalu makan free je, masya-Allah. Hebat tu orang makan free tu. 20, 18 gitulah Ustaz. Yang ada 28 pun. $28 sekilo. Kilo. Sekilo? Ya Ustaz. Satu Kilo biji 20. yang sederhana ada 1 kilo nak dekat setengah atau 300. Wow. Korang-korang satu biji tu paling murah pun members pun $30 Ustaz kalau Musang King. Oh, sebiji durian? 1 kilo 300 gram. 1 kilo, okey. Oh, mahal 3 kali. Oh, banyak. Ya Ustaz. 3 kali. Kat 100 lah sebiji tu. Tak, duit Singapura tu. Oh, Yalah, duit ringgit Okey, yalah Ustaz, betul lah. Wow, mahal juga boleh tahan. Kita orang kat sini sekilo RM65. RM20 gitu lah Ustaz. Sekilo RM65. Itu paling murah, itu biasalah. Kalau nanti musim-musim dah habis, ada murah sikit lah. Tapi 65 tu normal lah. RM65 sekilo, insya-Allah. Tapi kalau kita dapat beli contohnya, kita beli okey. Berapa dah sebiji tu, lebih kurang sebiji tu dah 100.5 dah. RM150. Okey. Makan seulas-ulas tu, ya Allah. Punya nikmat dia kan. Kalau boleh sampai clear. Kalau beli biji telan, nak biji juga nak kunyah juga biji dia. Sebab mahalnya kan, kalau anak kita makan tak bersih kan, masih melekat-lekat lagi dekat biji tu. Kita kata, ni durian mahal, makan macam ni, mana boleh makan macam ni? Dia kena bersihkan kan. Sebab dia menikmati tu buah yang sangat mahal. Dan dalam syurga nanti semua buah-buahnya mahal, jadi kita akan menikmati buah-buahan tersebut. Macam itulah gambaran orang yang okey. Itu kalau sebut tentang tu, tapi kalau kita rujuk dalam tafsir, fakihun ni ada makna lain. Jom. Dalam Ibnu Kathir, Allah Ta'ala menggambarkan tentang penghuni syurga di mana pada hari kiamat mereka telah berangkat daripada perkumpulan. Jadi mereka turun ke taman-taman syurga, keadaan tidak dipedulikan dengan orang lain. Maksudnya bila perkumpulan ni turun je ataupun masuk dalam syurga, dia nanti dibawa masuk dalam syurga. Okey. Sekejap ada call. Kau ada kelas jawab. Jawab Okey, jom. Bila mereka telah berangkat daripada perkumpulan, mereka turun ke taman-taman syurga. Okay, dan mereka tidak peduli dengan orang lain kerana mereka berada dalam kenikmatan dan keberuntungan yang agung. Ni Hasan Al-Basri dan Ismail bin Abi Khalid berkata, iaitu tidak peduli dengan azab yang dialami oleh penghuni neraka. Maksudnya syughulin tu maksud dia adalah syughulin maksud dia adalah
maksudnya mereka sibuk, iaitu mereka tidak pedulikan dengan azab yang dialami oleh penghuni mereka, oleh penghuni neraka. Mujahid berkata, syughulin fakihun, bersenang-senang dalam kesibukan, iaitu kenikmatan yang mengherankan mereka. Ini disebutlah, demikian dikatakan oleh Al-Qatadah. Jadi apa maksud syughulin fakihun? Mereka bersenang-senang dalam kesibukan mereka, iaitu dalam kenikmatan yang menghairankan mereka, yang menakjubkan mereka. Kalau kita pergi ke hotel yang 5 star kan, kita pergi hotel 5 star, masuk-masuk kan, dah dapat kunci bilik, kita terus campak je badan kita dekat atas katil kan. Kemudian kita ada ingat ke anak isteri kita kat rumah tu yang kita tinggalkan tadi tu kan, lupa sekejap lah. Lupa sekejap, cantiknya ya Allah, pergi bilik sebelah tengok ya Allah, masuk tandas, cantiknya tandasnya kan. Macam itulah. Jadi orang yang masuk dalam syurga nanti, dia lagi sibuk dengan kenikmatan yang menghairankan mereka. Okey. Ibnu Abbas kata, inna ashab, maksudnya ahli syurga, al-yauma, pada hari kiamat, fi syughulin, maksudnya tidak menghiraukan ahli neraka, faqihun, ini minta maaf saya sebut memecahkan perawan, maksudnya dia seronok dengan bidadari sampai lupa semuanya. Orang perempuan kata, alah Ustaz, cemburu lah kita orang. Tak, isteri akan jadi ketua bidadari pada suaminya. Jadi tak ada masalah. Nanti ke akhirat tak ada orang cemburu. Cemburu kat dunia tak apa. Cemburu kat dunia tanda sayang kan. Cemburu dekat akhirat dia takkan cemburu. Itulah satu. Kemudian Allah kata, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, kata dalam tafsir Al-Jalalain, sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu dalam kesibukan. Itu mereka tidak menghiraukan apa yang dialami oleh ahli neraka. Sebab itu saya pernah sebut sebelum ni, bila seorang tu Allahumma salli alaihi masuk syurga, dia tak terfikir pun yang anak isteri dia kat mana. Tengah beratur ke, kalau dia isteri yang masuk, dia lupa suami dia kat mana, tengah beratur ke, nak timbang amalan ke, ataupun dah masuk dalam neraka ke, dia lupa. Fi syughulin, dia lupa, maksudnya dia disibukkan dengan nikmat ni, dia lupa. Nanti bila dah tenang-tenang baru dia teringat, mana suami aku, mana isteri aku, baru anak-anak aku, baru dia teringat. Tapi mula-mula bila diiring masuk satu kumpulan ni ialah tetamu istimewa Allah, bila mereka dah turun je ke taman-taman syurga, mereka dah lupa dah semua. Okey, sebab mereka dah tengok nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Okey. Mereka tidak mempunyai kesibukan yang membuat mereka lelah dan payah. Maksudnya sibuk-sibuk macam tu pun bukan sibuk macam kita sibuk mengemah rumah kan penat kan. Itu sibuk juga. Sibuk buat kerja kat office pun sibuk juga. Sibuk yang memenatkan. Ini sibuk yang tak memenatkan. Sibuk seronok lah. Sibuk macam, kalau nak gambarkan, macam shopping lah. Kan, shopping. Kita suami bagi duit dah 5,000. Pergi shopping kata dia. 3 jam, 4 jam tak rasa shopping kan. Tak rasa penat kan. Tak rasa penat. Pergi kedai ni, macam itulah keadaannya kalau kita nak gambarkan. Jadi dia takkan rasa penat dan payah, dan tidak ada dalam syurga tak ada kepayahan. Lafaz syughulin dapat pula dibaca dengan syughlin, bukan syughulin, syughlin, dimatikan baris ghin. Okay, boleh baca dua-dua macam tu. Fakihun bermaksud bersenang-senang, iaitu bergelumang dalam kenikmatan. Lafaz fakihun menjadi khabar. Khabar ni ceritalah dari inna. Sesungguhnya penghuni syurga itu ceritanya apa? Syughulin. Maksudnya satu. Yang kedua adalah fakihun, dua. Mereka ni sibuk. Yang kedua nikmat. Jadi sibuk dengan nikmat. Itulah digambarkan tentang tu insya-Allah. Okey, Al-Munir kata keadaan manusia tidak sama kesibukan di dunia. Maksudnya keadaan manusia di sana tidak sama dengan kesibukan dunia. Sama ada dengan kenikmatan ataupun azab. Okay. Kesibukan ahli syurga tidak memenatkan kerana sibuk dalam keadaan menikmati. Fakihun maksudnya nikmat yang lazat, nikmat yang
lazat. Itulah disebut tentang tu insya-Allah. Okey, selesai, kita cuba ambil kesimpulan apa yang kita bincang. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Bermaksud pada hari akhirat nanti penghuni syurga sibuk dengan nikmat yang banyak. Fakihun bermaksud nikmat yang banyak. Hasan Al-Basri kata mereka dalam kesibukan sehingga tidak mempedulikan penduduk neraka yang sedang merasakan azab. Menurut Mujahid, tentang firman Allah SWT, bersenang-senang dalam kesibukan mereka, yakni mereka berada dalam kesenangan dan berbangga dengannya. Sedang menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Qatadah tentang firman tersebut, yakni mereka disibukkan dengan ni minta maaf, boleh baca sendirilah. Okey, ini maksudnya sebagaimana saya terang tadi itulah. Okey, insya-Allah. Okey. Sri dan semua, saya nak minta kita boleh tak tamatkan kelas awal sikit malam ni, sebab itulah macam dah Boleh Ustaz, faham. semput dah. Okey. Tak selesa hidung blok kan? Hidung Ustaz blok kan? Tak selesa. Blok tak ada ni. Tu lah, bila blok dia tak bau, tak ada rasa dia. Takut juga ni. Ya tu. Betul lah tu. Adalah tu. Ya ke? Ustaz buat PCR lah. Saya risau pula. Itulah. Rasa dia apa, bau tak ada. Dia memang bau tak ada. Tapi Sri macam bau dan rasa. Mula-mula salah satu tak ada bau dulu, lepas tu tak ada rasa. Lama juga. Ya. Itulah, risau juga ni. Besok saya buat ni. Buatlah Ustaz. Tadi saya dah buat dah pakai tu, tapi kena buat ni lah esok, PCR ke apa. PCR juga. Tapi Ustaz kena minta ubat yang macam saya cakap tu lah. Minta Clarinet dengan cetirizine. Ya. Yang Ustaz sedut Vicks tu pun tak jalan tu nanti. Tak jalan Tak jalan. Okeylah, insya-Allah. Okey, pasti kita tangguhkan dulu, nanti sambung lagi minggu depan insya-Allah. Jom kita baca doa sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.